أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan pada waktu tidur kita, untuk kita sedar bahawa penghujung kehidupan kita adalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jutaan terima kasih kepada Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan yang sudi menjemput untuk kuliah subuh pagi ini, insya-Allah kuliah online. Pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan tajuk jalan menuju syurga. Satu hadis yang saya petik, hadis yang ke-22 daripada kitab hadis 40, ya. Jalan menuju ke syurga. Hadis daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, bahawa seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dan seraya berkata, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah? Qala na'am. Ada seorang sahabat yang digelar Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia kata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu seseorang yang melaksanakan solat wajib, yakni solat fardu pertama, wasumtu Ramadan, dia menjaga puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dia menghalalkan yang halal, dan wa harramtul haram, dia mengharamkan yang haram, wa lam azid ala dhalika syai'a, tidak tambah sedikit pun dengan amalan-amalan sunat yang lain. Maka dikatakan, dia tanya Nabi, a'adkhulul jannah, adakah aku akan masuk syurga dengan amalan tersebut? Apa amalan dia? Solat fardu, puasa Ramadan, mengikuti apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang diharamkan. Adakah aku akan masuk syurga? A'adkhulul jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, na'am, dakhalal jannah, masuk syurga Allah Taala. Ini kupasan hadis pada kuliah subuh pada pagi ini, nak bagi tahu bahawa ada seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan amal yang dia ada. Seandainya lah aku ni, kata Jabir, puasa ni solat maktubah, solat fardu sahaja, tak ada solat sunat, kan? Kemudian aku ni wasumtu Ramadan, dan aku ni hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja. Aku ni menghalalkan apa yang halal, aku tak tukar. Aku ni mengharamkan apa yang haram, aku tak langgar. Walam azid ala dhalika syai'a, aku tak tambah. Sunat-sunat semua tak buat. A'adkhulul jannah ya Rasulullah, adakah aku masuk syurga ya Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, lalu Nabi bersabda, na'am, yakni masuk syurga Allah. Yang ni yang kita nak kupas pada pagi ni, nak menunjukkan menuju jalan syurga itu tidaklah payah seperti yang kita sangkakan. Sehingga menyebabkan sebahagian daripada orang tak berusaha. Dia kata susah sangatlah. Susah sangat nak masuk syurga ni. Biar macam tu je. Tak.
Apa yang dibagi tahu di sini, keistimewaan orang yang nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, dia melakukan ibadah yang telah difardukan oleh Allah. Dia mengikuti hukum hakam, kalau halal kata halal, kalau haram kata haram. Yang halal dia buatlah semua bagi elok-elok, dia buat tak ada masalah, dan kemudian yang haram dia tinggalkan semua. Jangan langgar yang itu. Dan dia tidak menambah amalan-amalan sunat yang lain. Maka apa jadi? Lalu ditanya, masuk tak syurga ya Rasulullah? Masuk. Ini kelebihan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, yakni apabila kebaikan-kebaikan ini yang kita buat, kebaikan ini adalah kebaikan yang sangat-sangat besar nilai dia di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dia suka bagi amalan kecil tapi banyak kelebihan. Tawaran kepada hamba dia, kita ni, adalah tawaran yang cukup-cukup besar. Cuma dengan amalan yang sedikit tu pun kita tidak melakukannya, malah kita mengabaikannya. Okey, baik. Yang pertama sekali, nak bagi tahu kepada kita asas ibadah. Asas ibadah kepada Allah adalah menjaga yang fardu dan tinggalkan yang haram. Yakni sesiapa yang melakukannya, maka dia telah mencapai kecemerlangan. Itu yang pertama sekali. Apa dia? Asas peribadatan kita kepada Allah, pertama jaga yang fardu, tinggalkan yang haram. Yang tu dulu. Yang paling besar, jaga yang fardu, kemudian tinggalkan yang haram. Salat subuh, alhamdulillah. Tak apalah ada sebahagian daripada kita tak salat sunat subuh. Tak apa. Nanti dulu, kita pegang pada hadis ni dulu. Iaitu orang yang salat subuh, salat fardu. Kemudian nanti dia jaga salat zuhurnya. Dia jaga salat asarnya. Dia jaga salat maghribnya. Dia jaga salat isyaknya. 5 waktu ni, dia salat dalam keadaan ikhlas mencari redha Allah. 5 waktu ini, dia salat di awal waktu atau sekurang-kurangnya dia salat di dalam waktunya, tidak keluar waktu. 5 waktu ini, dia persembahkan salatnya kepada Allah, berpandukan sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia baca dalam solat fardu, dia baca warattilil Qur'ana tartila, baca dengan tertib dan tartil. Kemudian gerak-gerak rukun qauli, rukun fi'li semua ni, maka dia buat dengan yang terbaik. Semua puasa Ramadan dia jaga, seandainya dia layak mengeluarkan zakat dia jaga. Ya, semua benda yang fardu dia jaga, dan dia meninggalkan perkara-perkara yang haram. Perkara-perkara yang haram, yang pertama sekali dalam bab haram ni, dosa ni adalah dosa besar. Dia tinggalkan dosa besar. Dosa kecil ni susah sikit sebab kita selalu terlanggar. Okey? Buatlah benda yang fardu, yang ni semua dah buat dah. Sunat tak buat lagi. Tapi tinggal dulu benda yang haram. Benda yang haram ni, tuan-tuan perempuan, kalau tuan-tuan belajar tentang dosa-dosa besar, ada ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya, ismun kabirun. Dosa-dosa besar. Dosa besar ni dia mula dengan syirik, kemudian membunuh, tanpa hak, kemudian meninggalkan ibadah salat, meninggalkan ibadah puasa, meninggalkan ibadah zakat, ya, lawan mak bapak, derhaka kepada mak bapak, dia macam-macam lah, ya, fitnah, umpat keji dan sebagainya. Maka apa yang kita nak buat pada pagi ini adalah nak menilai diri kita. Di dalam kita melakukan ketaatan di dalam fardu. Ya, di dalam kita melakukan ketaatan dalam menjaga ibadah fardu, adakah juga kita meninggalkan ibadah haram? Ada perkara yang haram. Jadi itu perkara penting. Ya, kadang-kadang okey, alhamdulillah, salat fardu dijaga, auratnya ditutup sempurna, puasa Ramadan, Masya Allah, semuanya cukup. Tapi ada satu benda yang kita tak buat,
yang kita duk langgar adalah perkara-perkara haram. Maka di sana berlaku kepincangan. Berlaku kepincangan bersandarkan hadis ini, dia ada kepincangan untuk masuk dalam syurga Allah. Sedangkan syarat untuk masuk syurga Allah berdasarkan hadis ni, pertama buat yang fardu. Kemudian tinggalkan yang haram. Maksudnya menghalalkan apa yang Allah halal. Dalam Quran 6,236 ayat, 30 juzuk, 114 surah. Kalau dalam Quran kata haram, maka kita kata haram. Kalau dalam Quran kata halal, maka kita kata halal. Dan dia tak tambah sikit pun, melainkan penjagaan yang fardu tu sahaja. Maka apa dia jadi? Bila dia tanya kepada Nabi, adakah aku akan masuk syurga dengan amalan fardu aku, solat fardu, puasa sunat, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram? Kata Nabi, na'am, masuk syurga. Tapi syaratnya lah itulah, syaratnya mesti semua syarat tu dilakukan. Yang fardu buat, yang haram ditinggalkan. Itu perkara pertama. Yang kedua, ada ulama menyebut sesungguhnya Muslim yang benar-benar mengharapkan kejayaan dan hatinya sentiasa tamatkan darjat di sisi Allah, tidak akan meninggalkan perkara yang sunat dan tidak sesekali menghampiri perkara yang makruh. Tadi kita bagi tahu bahawa nak masuk syurga, pertama jaga yang sunat, jaga yang fardu, tinggalkan yang haram. Siapa yang ada kekuatan, Muslim yang benar-benar Muslim ni, ulama menyatakan bahawa kalaulah sampai pada tahap dia seronok di dalam melakukan kebaikan. Ya, kalaulah dia sampai dalam hal seronok, enjoy dalam melakukan ibadah, maka dah tentu dia akan menambah perkara sunat. Dan juga meninggalkan perkara-perkara makruh. Okay? Perkara-perkara sunat, banyaklah perkara-perkara tambahan-tambahan yang sunat dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang ketiga, ulama menyebut, sesiapa yang beriktikad bahawa dia boleh membuat hukum syarak berlawanan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah serta apa yang dinyatakan oleh Rasul, atau dia membuat hukum syarak yang berdasarkan hawa nafsu tanpa beriltizam dengan kaedah perundangan Islam, maka dia sesungguhnya telah terkeluar daripada agama Islam dan Allah serta Rasulnya berlepas diri daripadanya. Dalam syarat, selepas menjaga solat fardu, nak masuk syurga, selepas menjaga puasa Ramadan, dan dua benda yang disebut dalam hadis ni, iaitu wa ahlaltul halal, menghalalkan apa yang dihalalkan. Wa haramtul haram, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang benda yang halal dia haramkan, maka dia tak termasuk dalam syarat untuk masuk syurga. Dan dia sedang melakukan perkara besar. Ya, dosa besar. Wa haramtul al-haram, iaitu siapa-siapa yang benda yang haram tapi dia halalkan. Maka di sini juga dia sudah terkeluar daripada list ataupun faktor-faktor untuk membawa dia masuk ke dalam syurga, maka dia sedang melakukan dosa besar. Malah apa disebut di sini, siapa-siapa yang menambah syariat dalam hukum. Hukum kata halal, tak, dia kata haram, maka dia menambah syariat. Apabila hukum kata haram, dia mengatakan halal, maka dia sedang menambah syariat. Dan ulama mengatakan hati-hati, takut dia jatuh murtad, yakni terkeluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Rasul berlepas daripadanya. Apa maksud? Allah tak tengok, Rasul tak pandang. Kalaulah hidup kita Allah tak mau tengok kita, Rasul tak mau pandang kita, maka dekat akhirat nanti akan jadi sia-sia. Ya, akan jadi sia-sia. Baik, seterusnya yang kelima, banyak benda yang kita nak cakap daripada hadis yang pendek ini. Seseorang Muslim hendaklah bertanya kepada mereka yang berilmu tentang syariat Islam dan kewajiban Muslim, serta apa yang halal baginya, apa yang haram baginya jika dia jahil tentang perkara tersebut. Dan
dan kemudian supaya kehidupannya berjalan dan mendapat petunjuk Allah, jiwanya tenang dan sejahtera amalannya. Yang keempat. Dalam hadis ni menunjukkan bahawa Jabir bin Abdullah, dia kata ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW. Maksudnya sifat para sahabat ni, mereka ni apabila dia rasa dia perlu tahu, maka dia terus bertanya. Kekurangan kita adalah kami yang duk bagi ceramah ni, bila kita bagi ceramah di masjid dan surau, habis dah di penghujung ceramah, saya biasa akan buka soalan. Bila buka soalan, masa tu tak ada orang tanya. Sangat kurang orang tanya, berbanding dengan sifat para sahabat yang rajin bertanya. Dan biasanya bila ustaz dah balik dah, barulah mereka ni buat satu majlis fatwa baru pula, yang kata itu dan ini. Masa ustaz suruh bertanya, mereka tak mau tanya. Nah, ini masalahnya. Sifat para sahabat dalam hal yang keempat ini adalah para sahabat bila dia jahil, bila dia tak reti, bila dia tidak tahu, maka dia akan bertanya kepada Nabi SAW. Siapa sahabat yang bertanya ni? Sahabat yang kuat bertanya kepada Nabi nak cari ilmu ni namanya Nu'man bil qaul al-Khuza'i. Sahabat ni pernah menyertai peperangan Badar dan syahid dalam Uhud. Ya, menyertai peperangan Badar dan syahid dalam Uhud. Dan beliau pernah berkata dalam peperangan Uhud, aku bersumpah denganmu wahai Tuhan, segala kemuliaan tidak akan tenggelam matahari sehinggalah aku berjaya menjejakkan kakiku ke dalam kehijauan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi SAW selepas Nu'man ni mati. Nu'man ni mati syahid dalam perang Uhud. Dengan dia kata, ya Allah, dengan kemuliaanmu, sehinggalah matahari terbenam, aku takkan biarkan kaki aku ni, melainkan menjejakkan kehijauan syurgamu. Lalu Allah ambil dia syahid di dalam perang Uhud. Dan Nabi bersabda, Inna Nuqmana dhanna billahi azza wa jalla khairan fawajadahu inda zannah walaqad ra'aituhu yata'un fi hadriha ma bihi min araj. Sesungguhnya Nu'man telah bersangka baik dengan Allah azza wa jalla, maka beliau mendapati Allah melakukan terhadapnya sebagaimana sangkaan. Aku benar-benar melihat beliau menjejak kakinya di kehijauan syurga tanpa ada apa-apa kepincangan. Ketika Nu'man syahid dalam perang Uhud, ini Nu'man yang bertanya kepada Nabi. Nu'man yang ada sifat suka belajar dengan Nabi. Tak faham tanya. Tuan-tuan, puan-puan, Nu'man ni, dia Allah pilih mati syahid dalam perang Uhud. Dan kata Nabi, Nu'man sifat dia ni adalah sifat yang selalu husnuzan. Prasangka baik kepada Allah atas setiap kejadian. Dan kata Nabi, aku benar-benar melihat jejak kaki Nu'man dalam syurga Allah, di kehijauan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang apabila kita menjadi manusia yang teringin nak belajar. Dengar ceramah satu perkara, beli kitab lagi, tengok ceramah dalam YouTube pun boleh, belajar mana-manalah, tang mana ada cikgu mengajak kita apa-apa saja ilmu menuju akhirat, maka dahulukan kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita belajar ilmu dunia, sehingga tertinggal ilmu akhirat, sehingga kita langgar perkara yang sepatutnya haram, sepatutnya kita abaikan perkara ni, jangan kita buat sebab benda tu haram, tapi disebabkan kita tak belajar dan kita tak ada ilmu, kita langgar juga. Ya, dalam keadaan kita jahil, maka di sinilah kita susah nak dapat petunjuk dan pedoman. Maka sebab itu sahabat ni dia suka bertanya. Aisyah, kalau orang perempuan yang ramai ada kat dalam sini ni, Aisyah radhiyallahu anha,
Sifat dia banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau melihat dalam riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, tuan-tuan puan-puan tahu Aisyah meriwayatkan lebih daripada 2100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga dalam hadis tu Aisyah berkata, aku bertanya kepada Nabi, aku bertanya kepada Nabi, aku bertanya kepada Nabi. Itu sifat. Maka sepatutnya kita ni, paling tidak dalam handphone kita tu ada nombor-nombor telefon ustaz, ada nombor-nombor WhatsApp ustazah. Dan apabila kita baca kitab tak faham dan kita tanya, moga-moga kita dapat kebaikan. Ya, baik. Seterusnya yang kelima, mengharamkan apa yang haram dan menghalalkan apa yang halal adalah satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Bila benda tu benda haram, maka jangan sesekali kita pandai-pandai ikut hawa nafsu kata benda tu halal. Hari ini kita sangat takut. Di Malaysia, kita didatangi kedai-kedai luar. Maksud kedai daripada Jepun, kedai daripada Korea dan sebagainya. Dari sudut pemakanan. Produk-produk makanan yang datang daripada Jepun dan Korea yang sangat disukai. Tak tahu kenapa. Orang Malaysia sangat suka. Dan kadang-kadang bila kita nak pergi makan tu, kita tak cek sama ada dia tu ada halal JAKIM ataupun tidak. Ada tak kebenaran halal daripada Jabatan Agama Negeri ke, JAKIM ke, apa ke, atau kita pergi langgak pergi saja. Asal buka saja kedai yang daripada Korea, maka penyokong ni mai daripada Melayu, Jawa, Banjar, Rawa, semua pakat-pakat pergi makan dan kadang-kadang kita tak ambil peduli langsung. Apa benda? Adakah benda tu halal? Adakah benda tu haram? Tengok dekat bungkus itu tulis Jepun. Kita ni boleh cakap Jawa saja, tak reti baca pun. Maka kita pakat beli, kita pakat tumis dan makan masing-masing. Ini perkara yang sepatutnya hati-hati. Kerana di akhir zaman, Nabi pesan manusia sudah mengabaikan dengan tidak memerhati antara yang halal dan yang haram. Akhirnya bila kita makan benda yang haram, maka tak ada bahan lain melainkan bakaran api neraka Jahannam. Bukan hanya halal dan haram dari sudut makan, tapi halal dan haram daripada pendapatan. Yang tu pun kita dah tak ambil peduli dah. Ikut suka hati kita saja. Nak main saham, pulun. Nak main itu. Ijma' dah kata dah. Saham yang berbentuk macam ni haram. Ya, ada yang berbentuk itu, ada berbentuk ni macam-macam. Forex terutama ni. Ya, saham gitu gini. Janji dapat duit saja. Hari ni orang masuk dalam Facebook. Tunjuk duit berkepui-kepui orang Kedah kata. Tunjuk duit berkepui-kepui. Ada semua orang buat. Bagaimana menjana pendapatan. Bagaimana menjana pendapatan. Tapi kadang-kadang halal dan haram kita tak perhati. Dan kita lalai daripada menjana pendapatan untuk akhirat kita. Ini kelalaian kita. Jadi perkara kelima, tolong ambil berat tentang haram dan halal. Kalau benda tu haram, maka tinggalkan dia. Kalau benda tu halal, ambillah. Tu pun jangan melampaui batas. Jangan sesekali mencampur aduk antara halal dan juga haram. Dan bila nampak perkara tu syubhah, kita syak, maka abaikan, maksud tinggalkan dia. Perkara yang keenam, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu, dia menyebut hadis ini berkenaan mengharamkan yang haram dengan bermaksud hendaklah menjauhkan dia. Apa-apa yang kita tahu benda tu haram, jauh. Jangan cuba mendekati, ada ruang-ruang hawa nafsu, ruang-ruang syaitan yang akan menggagalkan hidup kita. Ruang-ruang syaitan yang meletakkan dia punya bisa-bisa dia yang akan merosakkan kehidupan dia. Maka Imam An-Nawawi kata hadis ni yang menyebut tentang menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Dalam bab haram ni adalah bila kita tahu benda tu haram, maka jauhilah. Jangan cuba mendampinginya. Boleh tak ustaz kita buat sampai begini-begini saja? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Dia nak tunggu ustaz tu kata boleh saja.
Hakikatnya Imam Nawawi kata, jauhilah benda yang haram. Jangan buka ruang. Kadang-kadang bila benda haram, kita buka ruang, kita buat. Akhirnya, dia akan jadi perkara biasa dalam hidup kita. Sampailah satu kalimah menyebut bahawa rasa biasa bila buat dosa. Rasuah ni ambil daripada dulu start kerja sampailah kerja dah 20 tahun duk ambil rasuah lagi. Jadi dia dah tak rasa berdosa dah. Dia rasa biasa bila buat dosa. Apabila meninggalkan solat 10 tahun lepas sampai sekarang tak solat, dah dia rasa biasalah, tak ada masalah bila meninggalkan solat disebabkan benda tu jadi biasa dalam kehidupan kita. Jadi jangan biar hati kita mati, hati kita rosak, hati kita berpenyakit dengan kalimah yang ulama kata rasa biasa bila buat dosa. Hati kita sentiasa perlu ada kalimah yang menyebut rasa berdosa, rasa bersalah bila buat dosa. Bukan rasa biasa bila buat dosa. Baik, yang ketujuh, antara kebaikan Islam dan apa yang didatangkan untuk memudahkan manusia secara umumnya, bahawa Islam tidak mengharamkan sesuatu ke atas mereka, melainkan ianya menggantikan perkara yang lebih baik. Islam, bila dia kata benda ni haram, maka satu saja benda haram, ada 100 lagi benda yang halal. Apa yang kita nak risau? Kan? Bila mana Allah mengharamkan sesuatu, sudah pasti ada benda halal yang sangat banyak. Hampir ambil yang tu. Lebih baik daripada apa? Daripada yang diharamkan itu, yakni mana dapat menutup kehendak mereka dan mencukupkan keperluan mereka sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bila mana Allah mengharamkan sesuatu, maka itu bukan keperluan kita. So kita tak perlu benda tu. Tapi bila Allah menghalalkan sesuatu, maka itulah apa yang kita perlukan. Maka apa yang perlu kita buat, kata Ibnu Qayyim, kita itu hendaklah tidak melanggar apa hukum yang telah ditetapkan. Sebab tu bagi kita ni, yang sampai umur macam ni, saya tahun 2022, dah umur 52 tahun dah ni. Hendaklah kita memahami Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, pergi kuliah tafsir Al-Quran, kita tengok isi kandungan Al-Quran secara memahami isi kandungan Al-Quran. Bukan sekadar baca menjadi zikrullah, itu bukan. Tapi secara memahami isi kandungan Al-Quran, kita akan dapat nilaian yang sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. Itu yang perlu ada di dalam kehidupan kita, supaya kita tahu dalam hidup kita ini, yang paling kita takut adalah kita lalai daripada mengekalkan yang mana halal, yang mana haram. Salah satu syarat nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, hadis ini memberi isyarat bahawa seorang guru itu hendaklah berlapang dada dengan muridnya dan hendaklah memberi khabar gembira kepadanya dengan baik. Di samping dia hendaklah berlaku mudah serta memberi galakan kepada anak muridnya. Nabi SAW ni dia mudah. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, Nu'man tanya, melalui riwayat daripada Abdullah bin Jabir. Nu'man tanya, ya Rasulullah, ni aku nak tanya ya Rasulullah, andai aku ni jaga solat fardu, jaga puasa Ramadan, menjaga yang halal, aku tidak mengharamkan yang halal, dan aku tidak menghalalkan yang haram. Aku tak tambah pun amalan-amalan sunat yang lain. Adakah aku masuk syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata, na'am. Hang masuk syurga. Guru, seorang guru, macam kami ni, maka apabila orang bertanya, khabar yang perlu kami bagi tahu sebelum kami cerita tentang neraka, maka ceritalah tentang syurga terlebih dahulu. Itu dakwah. Jangan tiba-tiba kata, hampa pakat masuk neraka habis. No. Dalam dakwah, kita sepatut cerita. Puan, buat macam ni. Tuan, buat macam ni. Nabi janji,
Orang yang sebut kalimah la haula wala quwwata illa billah. Dia zikir benda ni, dia yakin bahawa tak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Maka orang ni dapat pahala perbendaharaan harta dalam syurga Allah Ta'ala. Dalam syurga Allah, perbendaharaan harta. Hartawan betul dia. Maka kita cerita asbab. Sebab tu kita pagi ni mengaji bagaimana cara nak masuk syurga Allah Ta'ala. Kan, dia tak payah cerita pasal neraka dulu, tapi kita cerita tentang syurga, tentang kelebihan, tentang sehingga manusia ini dia jatuh hati. Oh, rupanya beginilah Nabi ajar kita. Beginilah. Bila kita suruh orang bersabar, di hujung ayat Allah kata wa basyiris sabirin. Khabar gembiralah pada orang yang bersabar. Maka di sini, kalau kita faham betul-betul, maka seorang guru seperti kami, atau di antara ni ada ustaz dan ustazah, cerita kepada anak murid kita tentang khabar gembira. Sebelum cerita khabar duka, seperti mana yang ada dalam Quran, Nabi membawa khabar kepada kita satu peringatan, satu ancaman. Ingatkan kita, bila hang solat, hang jaga, hang masuk syurga. Bagi yang ni banyak dulu. Tapi kalau dia tak berubah juga, ingat, siapa-siapa yang langgar perintah Tuhan, neraka menanti dia. Tapi jangan lupa, Allah itu maha pengampun kalau kita mau bertaubat kepadanya. Ini nikmat yang Allah SWT bagi kepada kita. Jadi, apabila kita jadi cikgu, jangan mudah mengharamkan sesuatu, jangan mudah menerakakan orang. Ya, tapi buatlah jalan-jalan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya ada orang tanya, ustaz, apa hukum orang solat tahajud? Solat tahajud 2 rakaat saja. Apa hukum orang solat tahajud 2 rakaat saja? Saya kata alhamdulillah, lebih baik daripada tak buat langsung. Kita yang duk bercakap ni, duk tanya hukum orang, kita tak buat langsung. Apa hukum orang solat witir 1 rakaat saja? Kenapa tak buat 3, 5, 7, 9, 11? Lebih baik daripada tak buat langsung yang kita duk bercakap banyak ni. Maka kaedah dia mudah saja. Jalan menuju syurga bukan banyaknya amalan, tapi nilaian amalan ikhlas di sisi Allah Ta'ala. Ya, tu yang pertama yang kita kena ingat, buat benda yang diwajibkan oleh Allah, yang difardukan, dan tinggal benda haram. Ini perjuangan paling besar dalam hidup kita. Itu perjuangan yang paling besar. Baik, seterusnya yang ke-9, Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, dikehendaki dengan kenyataan sahabat ini yang tidak mahu menambah dan mengurang, bukanlah berkenaan dengan solat wajib, zakat, puasa Ramadan dan haji, dengan makna bahawa dia tidak beramal dengan syariah Islam. Ini kerana mafhum sebenar orang yang bertanya ini menuju dengan amalannya sebagai layak masuk syurga Allah Ta'ala. Nak faham bahawa Nu'man bin Qaul al-Khuzai yang bertanya Nabi SAW ni, kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, bukan dia tak mau tambah yang sunat. Bukan dia tak mau. Sebab sahabat ni ibadah mereka ni kuat. Cuma dia bagi tahu seandainya orang solat fardu. Baik, saya duk peringat selalu kepada orang perempuan. Ada hadis sahih. Bila Nabi ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kami ada seorang sahabiah, orang perempuan. Dia ni solat fardu, kemudian solat tahajud tak pernah tinggal. Dia ni puasa fardu, puasa sunat dipenuhi di siang hari, tak pernah cuti. Dia ni baca Quran, dia ni sedekah, banyak sangat-sangat. Tapi mulutnya suka cakap, suka mengata dekat orang. Ya Rasulullah, dia macam mana ya Rasulullah? La khaira fiha. Nabi kata tak ada satu pun benda baik pada dia atas amalan dia. Hiya finnar, dia masuk neraka. Tapi soalan yang kedua, dalam hadis tu juga, sahabat tanya, ya Rasulullah, kami ada seorang sahabiah perempuan ni, dia ni hanya buat solat maktubah saja, puasa fardu, amalan-amalan fardu, dan dia hanya bersedekah sepotong keju, tapi dia tidak menyakiti hati orang lain walaupun dengan satu perkataan. Maka
Nabi kata, hiya fil jannah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa amal dia? Amalan dia adalah solat fardu, amalan fardu dengan bersih betul-betul, ikhlas, ikut sunnah Nabi, dan dia buat dua perkara serentak. Buat yang fardu, tinggal yang haram. Yang ni yang membersihkan jiwa dia. Yang tak bersih jiwa, buat yang fardu, buat juga yang haram. Yang ni yang tak bersih jiwa. Kita pi juga masjid. Solat fardu, buat apa macam-macam. Tapi mengata ke orang pun boleh tahan banyak juga. Berkajang-kajang kita mengata ke orang. Ya? Maka sebab itu Ibn Rajab Al-Hambali dia menyebut bahawa sesungguhnya amalan ni asas dia. Kalau kita jaga yang fardu dan tinggalkan yang haram, maka itu dah layak masuk syurga. Tetapi seandainya dia ni menambah yang sunat. Solat subuh tadi, kita buat solat subuh. Sebelum solat subuh, kita buat solat sunat subuh. Apa pahala Nabi janji? 2 rakaat solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau tak mau lagi kita, jahil lah tu. Jahil sangatlah tu kalau dah tak mau buat juga. Okey, baik. Sekali lagi sampai pada waktu duha lagi, antara pukul 8 pagi hingga pukul 12 tengah hari, curi sikit masa ambil 2 rakaat solat duha. Solat duha Nabi pesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi pesan kepada dia 3 benda. Yang pertama, buat apa? Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kedua, solat duha 2 rakaat. Tak payah buat 8 rakaat. Yang ketiga, solat sunat witir. Itu pesanan Nabi yang Abu Hurairah kata, aku telah diwasiatkan oleh Nabi SAW, yakni dalam 1 bulan, puasa sunat 3 hari. 1 bulan, 3 hari. Dalam 1 hari, 2 rakaat solat duha, dan dalam 1 hari, 1 rakaat ke apa, yang ni solat sunat witir. Maka itu pun banyak jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-10, pengarang kitab Al-Mufhim, dia berkata hadis ini menunjukkan harus meninggalkan amalan sunat. Tetapi siapa yang meninggalkannya tanpa beramal, maka dia telah melupuskan banyak kebaikan dan keuntungan besar. Apa maksudnya? Pada yang ke-10, perkara yang ke-10 dan yang terakhir ini, nak peringatkan bahawa seandainya seseorang itu, dia itu nak dikatakan buat yang fardu, dia jaga yang fardu, dia tinggalkan yang haram dan dia tak amal yang sunat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi dia rugi. Sebab tu tuan-tuan perempuan, kalimah kita ketika belajar ni kita kena hati-hati. Nabi dalam hal fiqh kita selalu kata yang wajib buat dapat pahala, tinggal masuk neraka, tinggal berdosa. Orang Melayu kata pula yang sunat buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Maka kita pun duk menganggap tak ada apa-apa sampai tua. Apa pun tak buat, rugi, bukan? Kalimah yang paling mudah difahami adalah yang wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Yang sunat buat dapat pahala, tinggal rugi. Solat subuh dapat pahala besar. Besar. Siapa yang solat subuh berjamaah, pahala dia qiyamul lail sepanjang malam. Walaupun malam tadi dia tidur lena tak buat qiyam pun, tapi bila dia solat subuh berjamaah, maka baginya tidur dia tu adalah qiyamul lail sepanjang malam. Kalaulah itu dia dah dapat, dia buat pula solat sunat sebelum subuh 2 rakaat yang simple-simple tadi tu, maka dia tu Nabi kata khairum minad dunya wa ma fiha. Dia mendapat kebaikan lebih daripada dunia dan seisinya. Maka untuk kita fahami dengan jelas, ya, untuk kita fahami dengan jelas, kita katakan dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita adalah asas untuk masuk syurga Allah. Sebab tajuk kita jalan menuju syurga. Asas untuk masuk syurga Allah adalah sallaitul maktubat.
solat fardu. Yang kedua, wasumtu Ramadan, puasa Ramadan. Yang ketiga, wa ahlaltul halal. Jangan tukar hukum. Kalau Allah kata halal, kita ikut itu halal. Jangan tukar hukum dalam peraturan Tuhan. Wa haramtul haram. Jangan tukar hukum. Yakni bila mana Allah kata haram, maka kita kata haram dan kita tinggalkan. Walaupun walam azid ala dhalika syai'a, walaupun kita tak tambah amalan sunat yang lain. Maka bila Nu'man tanya, "A'adkhulul jannah ya Rasulullah?" Adakah dengan amalan solat fardu, puasa Ramadan, menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang haram, dan aku tak tambah apa-apa pun yang kelima. Dan yang keenam dia tanya Nabi, adakah aku masuk syurga? Nabi kata, na'am, masuk syurga. Cuma syarat-syarat dia kita kena pandai lah. Pandai kena perhati. Adakah solat fardu kita itu, pertama, ikhlas pada Allah Ta'ala. Ataupun kita solat fardu tu sebab nak tunjuk kita ni kuat amal. Nak tunjuk kat orang solat baca panjang, baca apa berlagu-lagu dan tak boleh lah. Ikhlas. Adakah solat fardu itu mengikuti sunnah Nabi SAW? Adakah solat fardu itu buat macam Nabi tertib dan sebagainya? Adakah solat fardu itu dilakukan di awal waktu? Begitu. Nilai solat fardu yang fardu tu. Maka dalam puasa Ramadan, adakah puasa Ramadan itu kita puasa bukan sekadar makan. Bukan sekadar kita tinggal makan. Tapi kita puasa ni puasa hawa nafsu. Mata kita tak memandang perkara maksiat. Mulut kita bukan sekadar tahan makan, tapi tahan daripada mengumpat orang dan fitnah orang. Tangan kita jangan buat perkara-perkara haram, buat ambil rasuah. Kaki kita jangan berjalan pergi tempat-tempat yang tak elok dan sebagainya. Akal fikiran kita berfikir kepada kebaikan dan ketaatan. Bukan hanya tahan makan saja. Jadi puasa Ramadan bukan hanya puasa zahir, tapi puasa batin. Dan apabila hukum dan peraturan Allah dalam Quran dan dalam hadis, hak mana yang halal, kita kata okey, halal lah. Tapi yang haram, kita tinggal. Sebab benda ni, kita tak mau langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. So, di penghujung saya nak bagi tahu bahawa hadis ini daripada Jabir bin Abdullah. Ya, dan hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. Jom kita ambil pedoman yang Nabi buat pengakuan bila sahabat tanya, "A'adkhulul jannah?" Adakah aku masuk syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata, "Na'am." Hang masuk syurga. Okey, ni pedoman paling mudah. Jadi apa yang kita nak jaga pada hari ini? Pertama, jaga solat fardu. Kedua, jaga puasa Ramadan. Solat fardu perbaiki daripada masa ke semasa. Daripada sudut bacaan, dari sudut pergerakan, dari sudut amalan-amalan untuk memperbaikinya. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Kalau ada puasa Ramadan yang masih tercicir, yang belum sempurna, terutama bagi orang perempuan, ataupun orang lelaki yang uzuk sekalipun, dah qada ke belum? Segerakanlah qada. Tak lama lagi dah. Kita lebih kurang 90 hari lagi saya nak masuk Ramadan yang baru. Tak lama lagi dah. So, jaga puasa Ramadan. Hukum hakam Tuhan. Nombor 3, ikut. Bila mana Allah kata haram, hang jangan pergi buat. Bila mana Allah kata halal, hang ambil. Tak ada masalah. Tapi ambil dengan tidak melampaui batas. Okay? Ini yang disaran oleh Nabi SAW. Dan Nabi kata, inilah jalan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, 7.26. Baik, dalam tempoh 4 minit sebelum 7.30. Kalau siapa-siapa ada soalan, boleh type, tulis kat sini, saya tunggu. Kalau siapa-siapa ada soalan, ada 4 minit sebelum kita tutup, insya-Allah saya tunggu. Sambil saya tengok-tengok kok ada soalan. Okey, nak bagi ruang solat subuh, kuliah subuh kita ni, kok ada orang nak bertanya. Sambil-sambil saya nak tengok komen-komen kat bawah sini.
Okey, apa yang disebut oleh Nur Shah Abdullah ya tentang bersangka baik dengan Allah. Ini satu benda yang perlu kita tekankan dalam hidup kita. Bersangka baik kepada Allah, husnuzan kepada Allah ini setiap ketika. Bila mana Allah bagi harta kat kita, oh kita sangka baik. Tapi bila tiba-tiba Allah bagi musibah pada kita, maka kita kata itu dan ini. Tak. Ketika Allah membenarkan berlakunya banjir, mengizinkan berlakunya banjir, maka adalah kebaikan kepada kita. Harta kita bukan harta kita punya. Harta tu Allah punya. Dia nak bagi, dia bagi. Dia nak ambil balik, dia ambil balik. Kita tak boleh komen. Dan Allah bila mengizinkan satu-satu musibah, kita kena bersangka baik. Sebab tu hadis malam tadi saya baca di surau di masjid Sungai Kandis Al-Muhsinin. Hadis yang berbunyi ajabali amril mu'min. Ajaibnya orang beriman. Orang beriman ni apabila datang kebaikan padanya, dia syakara, syukur. Maka orang beriman ni apabila dia datang kepada dia musibah, dia sabara, dia sabar. Dua-dua baik pada orang beriman. Bila dapat harta, dia syukur, dia guna dengan cara baik, dia keluar zakat. Bila Allah bagi ujian, banjir, maka dia kata tak apalah, ini Allah bagi setakat ni saja. Dia nak ambil balik, tak apa, nanti Allah bagi yang lain. Kita kena bersangka baik, husnuzan. Imam Asy-Syafi'i menyebut dalam sebutan, dalam tulisan dia, dia kata, siapa-siapa yang nak mati dalam husnul khatimah, pengakhiran yang terpuji, yang baik, maka hiduplah dia dalam husnuzan, prasangka baik. Siapa nak mati dalam keadaan yang baik, maka hiduplah dia dalam keadaan penuh kebaikan, maka insya-Allah husnuzan akan membawa kepada husnul khatimah. Okey, baik. Rani Idris, Ustaz, selepas solat fardu, boleh ke buat solat qada, baru buat sunat ba'diyah? Okey, baik. Tidak menjadi masalah. Selepas solat fardu, solat fardu ni, selepas solat fardu yang terbaik sekali adalah dia begini. Contoh solat zuhur. Ya, contoh Rani Idris, solat zuhur ya. Solat zuhur, azan zuhur. Selepas azan zuhur, solat sunat qabliyah zuhur dulu. Solat sunat qabliyah zuhur boleh buat 2, boleh buat 4. Dengan 2 salam ya, maksudnya begitu. Boleh buat 2, boleh buat 4. Selepas tu solat zuhur. Selepas solat zuhur, buat sunat ba'diyah dulu. Sunat ba'diyah ini 2 ataupun 4. Selepas sunat ba'diyah, barulah kalau nak qada solat kita yang lama-lama dulu tu. Masa zaman Jepun attack Malaya tu. Masa kita muda-muda duk pi panggung Colosseum. Ya, pi sana pi sini dan kita meninggalkan solat. Yang tu selepas ba'diyah baru masa tu buat. Ya, baik. Roslan Datuk, Ustaz, tak sempat solat sunat sebelum subuh. Lepas solat boleh buat ke? Ya, Roslan Datuk. Dalam 2 hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu apabila seseorang yang mai ke masjid atau pi ke surau, tiba-tiba imam dah angkat takbir dah mula solat subuh, maka dia masuk solat subuh bersama imam. Selepas solat subuh, maka dia boleh qada solat sunat subuh. Sama ada dia nak qada di surau atau masjid selepas habis subuh, ataupun dia nak balik rumah selepas waktu syuruk, dia boleh buat di rumahnya. Ada 2 hadis sahih. Kenapa Nabi bagi kebenaran untuk qada solat sunat subuh? Sebab nikmat dia besar. Nikmat yang Allah bagi kepada kita solat sunat subuh itu, kebaikan dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mana ada orang yang lebih kaya daripada kita? Kan ya? Bill Gates pun tak sekaya kita. Kita pagi-pagi Allah bagi tahu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya Allah bagi ke hang. Tu pun kita tak mau. Sombong, takabur, bongkak dengan tawaran dan offer Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ruslan Atuk, qadalah bagi orang yang tak sempat. Okey. Tapi kalau saja-saja dia tak sempat, tak boleh qada lah. Saja-saja tu tak boleh. Tapi kalau dia memang tak sempat, dia datang terlambat, maka dia boleh qada selepas subuh ataupun selepas waktu syuruk dalam waktu duha. Wallahu a'lam.
Ya, insya-Allah. Habis kot. Ada soalan ke? 7.31. Bakhtiar Hakim, Waalaikumsalam. Bagaimana kita nak menasihati orang yang terdekat dengan kita yang jauh dengan Allah, meninggalkan yang fardu kerana tiada kekuatan, kerana pernah berlaku pertelingkahan asbab nak berkata kebenaran. Baik, Bakhtiar Hakim, dalam bab kita berdakwah, yang pertama sekali, dakwah kita datang dengan kasih dan sayang. Kita pi kepada dia tu bukan nak cerita tentang hukum hang masuk neraka, bukan. Cerita pada dia, jom masuk syurga. Bukan kata hang masuk neraka, bukan. Bila kita pi, jangan ada perasaan marah, tapi pi kerana kasih sayang, cerita dekat dia. Dik, hang ni darah daging aku. Jom, kita masuk syurga sama-sama. Kita tak mau duduk dalam rumah sama-sama saja. Tapi kita besok dalam syurga pun kita nak duduk sama-sama. Jom, kita solat fardu. Aku jadi imam pun tak apa. Jom. Perkara pertama, dakwah yang Nabi buat. Sebelum Nabi berkata dengan mulut ni buat apa? Kita dulu yang nak jadi pendakwah dan da'i ni, kita buat amalan dan betulkan akhlak kita dulu. Hadirkan rasa kasih sayang dulu dalam jiwa kita. Jangan kita ni nampak amalan kita elok, tapi dalam dakwah kita tu kasar. Dalam dakwah kita, akhlak kita sendiri pun tak elok. Ya, kita duk ulang pergi masjid begitu begini, tapi akhlak kita sendiri tak elok. Yang tu tak elok. Tapi kita ni buat macam mana? Perkara pertama, Bakhtiar Hakim, adalah kita berubah menjadi lebih baik. Dan yang pertama, kita pergi kawan dengan dia, pergi duduk rapat dengan dia dan sebagainya. Moga-moga kesan yang dia tengok perbuatan kita itu akan pergi pada dia. Dan yang kedua, tolonglah doa. Doa berpanjangan, ya Allah, aku ni kasih kat sahabat aku ni, tapi dia ni selalu lalai. Berilah peringatan kepada dia. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, doa seorang Muslim kepada Muslim yang lain tidak terhijab, malah dikabulkan. Selagi doa itu tanpa pengetahuan Muslim yang satu lagi. Kita doa kepada kawan kita tak tahu yang kita berdoa untuk dia. Doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhlak kita, dakwah untuk dia. Kedua, doa. Dan ketiga, tolong bagi nasihat dia, nasihat jalan syurga. Jangan peringatkan dia pasal neraka dulu, neraka, tak. Tapi ketahuilah Bakhtiar Hakim, kita hanya diarahkan oleh Allah untuk membantu dan menyampaikan risalah. Tapi untuk mengubah orang, itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Mizlio, salam Ustaz, bolehkah kita buat qabliyah zuhur 2 rakaat, lepas tu ba'diyah 4 rakaat? Baik, Mizlio, jawapan dia boleh, tapi yang paling utama, kalau nak buat 2-4 atau 4-2 ni, yang lebih utama ada hadis daripada Abdullah ibn Umar, Allah bagi setiap sebiji rumah dalam syurga Allah. Buat macam mana? Yang pertama, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur. Yang tu ada hadis sahih. Okey, siapa yang nak buat 4 selepas, maka yang lebih baik baginya 4 juga sebelum. Dia boleh buat 2-4. 2-2. Dia boleh buat 4-2. Dan dia boleh buat 4-4. Jadi hak paling baik sekali, kalau dia nak buat 4 dengan 2, maka nak buat 2-4, maka dia jadikan 4-2. 4 sebelum, 2 selepas. Itu adalah lebih utama. Hamidah Muhammad, Waalaikumsalam. Ustaz, nak tanya, kita sedang duduk berjemaah dengan anak-anak perempuan. Dapat 2 rakaat, anak lelaki balik rumah. Belum solat lagi. Macam mana Ustaz? Adakah kita teruskan solat atau atau macam mana caranya? Tak ada masalah. Kita wajib selesaikan solat. Dalam solat fardu, maka hukumnya hubungan kita dengan manusia berhenti sekejap. Berhubung terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solatlah dengan anak perempuan, mak jadi imam, habiskan solat dulu. Lepas tu suruh anak solat. Tak perlu berhentilah. Waktu tu tak perlu berhenti. Melainkan kita tahu anak kita nak balik. Anak lelaki nak balik. Yang ada mak dengan anak perempuan. Maka apa jawabnya? Tunggu anak lelaki tu sampai. Ustaz, dia sampai dalam pukul 2.30. Zuhur masuk 1.20. Tak apa. Tunggu.
Tunggu bagi ramai sikit. Maka nanti anak lelaki jadi imam. Tapi kalau kita tak tahu dia nak sampai bila, maka kita buat dulu. Tiba-tiba dia sampai rumah. No problem. Hamidah Muhammad, selesaikan solat tersebut. Nanti anak lelaki dia boleh solat sendiri. Tapi peringatkan dia. InsyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Moga-moga Allah bagi kebaikan kepada kita. Perut pula lapar. Nak sarapan pula hari ini. InsyaAllah. Terima kasih kepada Surah An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan. Moga-moga Allah pertemukan kita di sini dan berpanjangan sampai ke negeri akhirat nanti. Ustaz, wirid jika kita baca 1 kali, 7 kali, 33 kali, apa perbezaannya? Perbezaannya Yusuf Ahmad berdasarkan sunnah. Kenapa kita buat 33? Sebab itu sunnah Nabi. Itu yang Nabi ajar. Walaupun kita tak tahu. Kenapa buat 33? Tak tahulah apa benda pun tak tahu. Tak, kita tahu. Apa yang kita tahu? Wajib beriman dengan hadis sahih yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau Nabi suruh baca 7 kali, maka kenapa baca 7? Kerana Nabi suruh. Ada benda yang kita tahu, ada benda yang Nabi tak cerita pada kita. Tapi nak uji iman kita. Adakah kita nak ikut Nabi atau kita nak ikut cara kita sendiri. Jadi ikut saja. Seandainya apa yang Nabi suruh itu sahih. 33 kali lepas solat itu sahih. Maka apa yang boleh kita buat adalah kita terus beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sikit iklan, siapa-siapa ada anak menantu atau siapa-siapa yang kenal siapa-siapa yang nak belajar tahfiz. Sekolah tahfiz lelaki dan perempuan kami di Bukit Beruntung sedang buka untuk pendaftaran. Ya, lelaki atau perempuan atas daripada umur 10 tahun. Umur 10 tahun dan ke atas, kami sedang buat pendaftaran untuk pelajar-pelajar baru. Kalau siapa ada, insya-Allah dialu-alukan. Atau siapa kenal orang-orang miskin yang anak-anak tak mampu nak belajar, maka boleh recommend. InsyaAllah kita akan bagi dia belajar secara percuma. Ya. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.